Salam sejahtera murid-murid sekalian. Sekali lagi bersama-sama dengan saya, Cikgu Alex, untuk sesi pembelajaran dalam talian pada kali ini. Untuk hari ini, Cikgu akan mengajar murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3 untuk menulis karangan dan seterusnya mengedit kesalahan bahasa yang terdapat dalam artikel yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, baik. Jadi untuk terlebih dahulu, kita lihat bahan yang telah pun dikongsikan sebelum ini. Kita lihat bersama-sama. Baik, inilah dia bahan yang telah cikgu kongsikan sebelum ini. Hari ini kita akan buat dua tugasan. Yang pertama ialah penulisan karangan. Ya, tugasan yang pertama ini, kalau kita perhatikan temanya berdasarkan sejarah dan warisan. Ya, mengapa sejarah dan warisan? Sebab hari ini kita akan menulis sebuah karangan berkaitan dengan seni pertahanan diri. Ya, seni pertahanan diri ini merupakan satu warisan ataupun satu budaya yang diwarisi sejak turun-temurun. Ya, jadi boleh dikatakan semua kaum di negara kita mempunyai seni pertahanan diri yang diwarisi sejak turun-temurun masing-masing. Ya, sebagai contohnya, kalau untuk masyarakat Melayu ada seni silat. Ya, seni silat pun ada beberapa jenis seni silat cekak dan sebagainya. Ya, dan kemudian kalau katakan masyarakat Cina pun ada seni pertahanan diri yang dinamakan sebagai wushu. Ya, dan kalau masyarakat India, kalau tak silap cikgu, ada juga seni pertahanan diri yang dinamakan sebagai silambam. Jadi seni-seni pertahanan diri ini merupakan aset yang sangat bernilai kepada kita dan perlu kita pertahankan, perlu kita lestarikan, ya, sehingga tak lapuk tik hujan, tak legang tik panas. Baik, jadi kalau kita lihat standard pembelajarannya, ya, pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan standard pembelajaran yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau ikut tingkatan 1, standard pembelajaran kita 3.4.4 iaitu menulis karangan berdasarkan bahan rangsangan dan cerita. Untuk hari ini, cikgu akan memberikan bahan rangsangan menggunakan ejaan yang betul. Jadi kita kena pastikan ejaannya betul, bahasa tepat, indah serta menarik. Okay. Manakala kalau untuk murid tingkatan 2, standard pembelajarannya 3.4.4 juga. Standard pembelajarannya berbunyi menulis karangan menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah serta menarik. Jadi bezanya antara tingkatan 1 dengan tingkatan 2 ialah tingkatan 1 mesti ada bahan rangsangan. Kalau tingkatan 2, sepatutnya kalau tidak ada rangsangan pun murid-murid boleh menulis karangan dengan baik. Manakala untuk murid tingkatan 3 pula, murid tingkatan 3 pun sebenarnya tak jauh berbeza. Murid tingkatan 3 standar pembelajarannya 3.4.5 iaitu menulis sesuatu penulisan. Ya, sebenarnya sesuatu penulisan tu karangan lah, ya, dengan wacana yang lengkap. Wacana yang lengkap maksudnya tingkatan 3 sangat mementingkan kesinambungan idea. Ya, iaitu setiap ayat itu antara ayat dengan ayat mesti wujudnya kekoherenan, ya, mesti wujudnya keadaan yang koheren dan kohesi supaya ayat-ayat yang dijalinkan itu begitu utuh dan ada kesinambungan yang baik. Ya, jadi itu yang dimaksudkan sebagai wacana yang lengkap. Serta menggunakan bahasa yang gramatis, iaitu bahasa yang tepat, betul, tiada kesalahan, dan kreatif, iaitu indah dan menarik. Jadi untuk tingkatan 3, kita lebih mementingkan karangan itu mesti mencapai kualiti, membentuk sebuah wacana yang sangat utuh. Jadi apa yang dimaksudkan dengan wacana yang sangat utuh, apa yang dimaksudkan dengan koheren, kohesi, nanti apabila murid-murid sekalian mengikuti pembelajaran cikgu bersama-sama, murid-murid sekalian pasti akan faham apakah yang dimaksudkan dengan wacana yang lengkap, koheren, kohesi. Ya, baik. Jadi bersama-samalah kita lihat dan baca soalan kita pada hari ini. Soalannya berbunyi demikian. Silat, wushu, silambam dan sebagainya merupakan seni pertahanan diri berbilang kaum yang mesti terus dikembangkan agar lebih banyak anak muda
menguasainya. Uraikan kepentingan seni pertahanan diri kepada generasi muda. Baik. Seperti biasa, cikgu akan mengajar murid-murid langkah demi langkah, langkah demi langkah. Langkah yang pertama ini ialah analisis tik. Tujuan kita membuat analisis tik ini adalah untuk menulis pendahuluan. Tujuan kita menganalisis tik ini adalah untuk menulis pendahuluan. Untuk murid-murid yang mungkin kali pertama mendengar tik sebenarnya T merujuk tema, I merujuk isu, K merujuk kehendak. Kalau kita dapat menganalisis ketiga-tiga aspek ini dengan baiknya, iaitu tema, isu dan kehendak, maka kita dapat menghasilkan perenggan pendahuluan yang baik. Baik. Terlebih dahulu kita lihat bersama-sama apakah temanya. Tema soalan ini cikgu ambil temanya sebagai seni pertahanan diri. Sebenarnya seperti yang selalu pernah cikgu tegaskan, bahawa tema kita boleh ambil apa-apa sahaja daripada soalan, daripada soalan. Asalkan perkataan itu merupakan kata nama dalam soalan, kita boleh kembangkannya, dia boleh menjadi tema. Tapi untuk yang hari ini, soalannya cikgu nampak yang paling menonjol ialah seni pertahanan diri. Itu sebabnya cikgu pilih seni pertahanan diri sebagai tema. Kalau katakan ada murid yang hendak pilih generasi muda sebagai tema, boleh juga, tak ada masalah. Kalau nak pilih generasi muda sebagai tema, maka apa yang perlu kita buat nanti ialah kita perlu membina satu ayat yang menggambarkan generasi muda. Tapi kalau kita pilih seni pertahanan diri, maka kita mesti membina satu ayat yang menggambarkan seni pertahanan diri. Sebagai contohnya di sini, silat, wushu, silambam. Cikgu belum kembangkan lagi, cikgu hanya berikan frasa. Silat, wushu, silambam, budaya warisan nenek moyang turun-temurun. Baik. Jadi bagaimanakah kita bentuk ayat yang lengkap? Jadi sebenarnya kita boleh mulakan dengan seni pertahanan diri. Jadi murid-murid boleh mengikuti sesi pembelajaran ini, pegang pensel, mula mencatat, supaya nanti habis sesi pembelajaran ini, bolehlah murid-murid menulis karangan ini sendiri selengkapnya. Baik. Seni pertahanan diri seperti seni pertahanan diri seperti silat, wushu, silambam. Adakah hanya 3 ni sahaja ataupun masih ada yang lain? Jadi kita boleh tambah dan sebagainya. Dan sebagainya. Budaya warisan nenek moyang. Kita boleh kata merupakan budaya warisan nenek moyang kita sejak turun-temurun. Maka kalau kita bina ayat ini sekarang sudah menjadi ayat yang lengkap. Seni pertahanan diri seperti silat, wushu, silambam dan sebagainya merupakan budaya warisan nenek moyang kita sejak turun-temurun. Sebenarnya murid-murid sekalian boleh membina apa-apa sahaja ayat yang berkaitan dengan seni pertahanan diri. Tak semestinya pun nak ikut cikgu 100%. Seni pertahanan diri merupakan satu aset yang sangat bernilai yang diwarisi sejak turun-temurun pun boleh. Seni pertahanan diri merupakan salah satu kegiatan co-curriculum di sekolah pun boleh. Seni pertahanan diri sangat penting kepada setiap kaum kerana merupakan satu aset yang diwarisi sejak turun-temurun pun boleh. Apa-apa sahaja ayat yang berkaitan, ataupun seni pertahanan diri terdiri daripada silat, wushu, silambam, taekwondo, judo dan sebagainya. Kalau pelajar nak bina ayat macam ini pun sebenarnya tidak salah. Baik. Kemudian isunya kita cipta satu isu sendiri, tapi isu yang kita masukkan itu sudah tentu mesti isu yang berkaitan dengan tema. Baik. Kalau kita lihat cikgu berikan isu ini, minat generasi muda semakin luntur. Semakin luntur maksudnya semakin kurang. Maksudnya tidak banyak generasi muda yang meminati seni pertahanan
diri ini. Walaupun mungkin murid-murid yang sedang belajar ni mungkin kata saya sangat meminati seni pertahanan diri, tapi kalau dibandingkan ya dengan rakan-rakan lain yang tidak mempelajari seni pertahanan diri, saya rasa yang belajar itu lebih kurang daripada berbanding dengan yang tidak belajar itu. Ya, jadi kita fikirkan satu isu. Ya, jadi isu yang cikgu lontarkan di sini ialah minat generasi muda semakin luntur. Jadi kita bina satu ayat untuk masukkan isu ini. Okay. Jadi ayat yang boleh kita bina contohnya minat generasi muda terhadap minat generasi muda terhadap seni pertahanan diri ataupun minat generasi muda dalam seni pertahanan diri didapati semakin luntur, ataupun kalau kita nak masukkan semakin hari semakin luntur pun boleh juga. Cumanya kalau kita lihat nanti kalau saya ambil tema sebagai ayat pertama, isu sebagai ayat yang kedua, cuba kita baca kedua-dua ayat ini untuk menilai kohesinya ayat-ayat ini ya. Baik. Seni pertahanan diri seperti silat, wushu, silambam dan sebagainya merupakan budaya warisan nenek moyang kita sejak turun-temurun. Minat generasi muda dalam seni pertahanan diri didapati semakin hari semakin luntur. Apabila kita baca dua ayat ini, ada tak murid-murid sekalian berasa pelik ya, macam kekurangan sesuatu antara ayat pertama dengan ayat kedua? Betul? Ya. Jadi sebab kita belum lagi menjalinkannya, kita belum lagi merangkaikan kedua-dua ayat itu dengan baiknya. Jadi maka kalau kita tulis macam ini, kita tak capai standard pembelajaran untuk tingkatan 3 iaitu wacana yang sempurna, wacana yang lengkap di sini sebab kurang kohesi di sini. Sebaliknya kalau kita lihat, kalau kita tambah, namun demikian minat generasi muda dalam seni pertahanan diri didapati semakin hari semakin luntur. Kalau kita tambah macam ini, barulah sebenarnya mewujudkan kesinambungan itu. Apabila kita baca semula, seni pertahanan diri seperti silat, wushu, silambam dan sebagainya merupakan budaya warisan nenek moyang kita sejak turun-temurun. Namun demikian, minat generasi muda dalam seni pertahanan diri ini, kita boleh tambah ini di sini untuk menjadikannya lebih kohesi lagi, didapati semakin hari semakin luntur. Jadi bahagian ini walaupun kita nampak macam biasa je, tapi sebenarnya apabila kita tambah, kita akan mendapati bahawa kesinambungan antara ayat itu menjadi sangat kuat. Baik. Kemudian kehendak soalan kita ialah kepentingan. Kita hendak huraikan kepentingan seni pertahanan diri kepada generasi muda. Perhatikannya, cikgu sebut generasi muda, cikgu tak sebut generasi muda sebab sebutan yang betul untuk perkataan ini adalah generasi, bukan generasi. Kalau generasi bermulanya dengan J, ya, perkataan ini bermula dengan G. Jadi kita mesti sebut generasi. Dan salah kalau kita sebut generasi kerana kedua-dua bunyi I dalam perkataan generasi ini dua bunyi I yang berbeza. Ya, jadi generasi ialah sebutan yang betul. Baik. Jadi kehendak soalan kita ialah kepentingan seni pertahanan diri kepada generasi muda. Jadi kita boleh bina satu ayat ya yang masukkan perkataan kepentingan ini. Contohnya, sebenarnya apakah kepentingan seni pertahanan diri kepada generasi muda? Ya. Baik. Sekarang kita sudah ada 3 ayat. Sekiranya kita gabungkan ketiga-tiga ayat ini, maka terbentuklah satu perenggan pendahuluan yang lengkap. Baik, cikgu beri murid-murid 1 minit untuk membaca, menelitinya sebelum kita teruskan.
Jadi saya yakin murid-murid sekalian telah pun membaca perenggan pendahuluan ini, gabungkan ketiga-tiga ayat ini dalam satu perenggan, maka terbentuklah perenggan pendahuluan yang mantap. Ya. Seni pertahanan diri seperti silat, wushu, silambam dan sebagainya merupakan budaya warisan nenek moyang kita sejak turun-temurun. Namun demikian, minat generasi muda dalam seni pertahanan diri ini didapati semakin hari semakin luntur. Sebenarnya, apakah kepentingan seni pertahanan diri kepada generasi muda? Ya, jadi lengkaplah pendahuluan kita. Baik, seterusnya kita akan teruskan dengan bahagian yang kedua. Boleh? Baik, sama-samalah kita teruskan. Langkah yang kedua ialah langkah pengembangan isi. Ya, kembangkan isi dengan teknik Tohu Chokep. Ya, teknik Tohu Chokep ini cikgu ajarkan bukan sahaja untuk murid tingkatan 1, 2, 3, malah murid tingkatan 4, 5 juga cikgu menggunakan teknik yang sama. Cuma di sini cikgu ada memberikan catatan di sini untuk peringkat tingkatan 1 hingga 3, ya, sekiranya murid kurang berkemampuan untuk menulis ke semua 5 jenis ayat. Apakah 5 jenis ayatnya? Nanti cikgu akan terangkan satu demi satu. To, ayat topik. Hu, ayat huraian. Cho, ayat contoh. K itu sebenarnya ke, ayat kesan. Dan P yang terakhir itu adalah ayat penegas. Jadi ada 5 ayat di sini. Tetapi kalau katakan murid tingkatan 1 hingga 3 ni kurang berkemampuan untuk menulis ke semua 5 ayat dalam setiap perenggan isi, maka murid boleh memilih sama ada menulis ayat kesan atau ayat penegas dan tidak semestinya kedua-duanya. Ya, menulis ayat kesan atau ayat penegas dan tidak semestinya tulis kedua-duanya. Ya, untuk murid yang mampu, tulislah kesemuanya. Ya, untuk murid yang ada perenggan tertentu, ada ayat kesan, perenggan tertentu, ada ayat penegas, perenggan tertentu, kedua-dua punya pun ada, tak ada masalah, boleh. Minimum kita perlu ada 4 ayat. Ayat yang wajib ada ialah ayat topik, itu tak boleh lari. Ayat huraian wajib ada. Ayat contoh mesti ada. Okay, dan ayat yang keempat tu sama ada murid boleh masukkan ayat kesan atau ayat penegas atau kedua-duanya. Baik. Dan untuk murid tingkatan 1, bahan rangsangan diberikan supaya idea dapat dijanakan dengan mudahnya. Yang jadi bahan rangsangan di sini cikgu berikan ya kepentingan seni pertahanan diri. Ada 4 kepentingan di sini. Yang pertama, meningkatkan disiplin diri. Yang kedua, membina keyakinan diri. Yang ketiga, memantapkan kecergasan fizikal. Dan yang keempat, mempertahankan diri daripada situasi berbahaya. Baik, kita lihat bersama-sama bagaimana menghasilkan perenggan Tohu Chokep dengan baiknya. Untuk hari ini, cikgu akan membuat pengembangan isi secara melintang. Ya, walaupun biasanya cikgu akan ajar secara menegak. Secara menegak ke bawah tu maksudnya mula dengan ayat topik, diikuti ayat huraian, diikuti ayat contoh, kemudian ayat kesan, kemudian ayat penegas. Tapi untuk hari ini kita akan lihat secara melintang, iaitu melintang maksudnya kita lihat isi 1, isi 2, isi 3, isi 4, semuanya ayat topik dulu, kemudian semuanya ayat huraian, kemudian semuanya ayat contoh, kemudian semuanya ayat kesan, dan kemudian semuanya ayat penegas. Ya, kita lihat cara pembelajaran macam ini juga akan ada keberkesanannya. Ya, baik. Kalau kita lihat ya ayat topik kita lihat yang pertama. Ayat topik ialah yang menjawab soalan apa. Ya. Ayat topik ialah ayat yang menjawab soalan apa. Kadang-kadang kita ada juga istilah yang lain, iaitu ayat judul. Sama saja, ayat judul atau ayat topik benda yang sama. Dan ayat topik ini akan menjawab soalan apa. Apa merujuk kehendak soalan kita. Ingat tak tadi kehendak soalan kita apa? Ya, tadi kita sudah menganalisis TIK.
Apakah K kita? Ya, K kita ialah kepentingan seni pertahanan diri kepada generasi muda. Jadi, kalau K kita ialah kepentingan, sekarang kita tambah perkataan apa? Apakah kepentingan seni pertahanan diri kepada generasi muda? Dan jawapannya kita terus tulis dalam ayat topik kita. Jadi yang pertama, meningkatkan disiplin diri. Bolehkah kita tulis ayat yang hanya ada predikat meningkatkan disiplin diri? Sudah tentu tidak boleh. Kita mesti bina ayat yang ada subjek dan predikat. Ya, jadi apa yang boleh kita tambah? Kita masukkan sedikit penanda wacana kalau perlu, ya, ataupun ayat perkataan-perkataan untuk memulakan ayat ini. Oleh sebab ini merupakan karangan jenis pendapat, murid boleh tambah, ya, boleh tulis begini. Pada pendapat saya, satu daripada kepentingan seni pertahanan diri ialah kita kata aktiviti ini meningkatkan disiplin diri siapa? Generasi muda. Baik. Jadi kita kata pada pendapat saya satu daripada kepentingan seni pertahanannya, bukan seni pertanahan. Minta maaf, cikgu salah. Okay. Seni pertahanan diri ialah aktiviti ini meningkatkan disiplin diri generasi muda. Baik. Kemudian seterusnya kita lihat isi yang kedua. Apabila kita nak tulis isi yang kedua sebenarnya jauh lagi ya, sebab selepas kita tulis ayat topik, kita perlu tulis ayat huraian untuk ayat topik tersebut, ayat contoh, ayat kesan, ayat penegas. Tapi seperti yang cikgu katakan, hari ini kita lihat secara melintang. Ya, jadi kita terus tengok, kita isi jadual ini dulu. Kalau isi yang kedua, semasa kita nak kemukakan isi yang kedua, sudah tentu kita perlu menggunakan penanda wacana seperti selain itu, selain itu seni pertahanan diri, seni pertahanan diri juga berupaya, daripada kita kata dapat, sekarang kita kata berupaya, juga berupaya membina keyakinan diri siapa? Generasi muda. Ya. Baik. Kemudian isi yang ketiga kita kata memantapkan kecergasan fizikal. Ya. Seterusnya, seseorang individu yang mempelajari seni pertahanan diri juga dapat memantapkan kecergasan fizikalnya. Nampak bagaimana cikgu membina ayatnya? Okay. Kemudian isi yang keempat kita boleh masukkan satu lagi penanda wacana. Akhir sekali seni pertahanan diri dapat tak berapa sesuai ya. Akhir sekali kita kata generasi lah, generasi muda yang menguasai seni pertahanan diri dapat mempertahankan diri daripada situasi berbahaya di luar dugaan mereka. Macam ini. Akhir sekali, generasi muda yang menguasai seni pertahanan diri dapat mempertahankan diri daripada situasi berbahaya di luar dugaan mereka. Jadi, terus kita sudah membina ayat topik yang lengkap untuk keempat
dapat berenggan isi. Baik, seterusnya kita akan teruskan dengan ayat huraian. Ayat huraian menjawab soalan mengapa? Mengapa kita kata begitu? Ya, mengapa kita kata begitu? Maksudnya kita mesti memberikan justifikasi ataupun kita memberikan sebab. Ya, kita mesti memberikan sebab kita berkata demikian. Jadi kalau berdasarkan isi pertama tadi kita kata meningkatkan disiplin diri generasi muda. Jadi mengapa dapat meningkatkan disiplin diri generasi muda? Ya, baik, kalau kita lihat prinsip utama seni pertahanan diri, mempelajari cara mengawal diri, emosi setiap masa. Maksudnya di sini apa? Kita boleh kata salah satu prinsip utama, ya, salah satu prinsip utama yang dititik beratkan. Apa maksudnya dititik beratkan? Dipentingkan, diutamakan, ya, difokuskan. Itu maksud dititik beratkan. Jadi salah satu prinsip utama yang dititik beratkan dalam seni pertahanan diri ialah murid mesti mempelajari cara mengawal diri dan emosi pada setiap masa. Pelajar-pelajar boleh kita lihat ayat ini bersama-sama. Salah satu prinsip utama yang dititik beratkan dalam seni pertahanan diri ialah murid mesti mempelajari cara mengawal diri dan emosi pada setiap masa. Itu merupakan salah satu prinsip paling utama dalam seni pertahanan diri. Ya, baik. Murid-murid sekalian, cikgu belum habis lagi. Ya, jangan terus tulis ya. Nanti kita akan lihat semula sekali lagi. Mungkin cikgu jadikannya halaman yang sama supaya lebih mudah dilihat ya. Baik, kita lihat. Ya. Baik. Lebih mempercayai bakat, potensi dan keupayaan. Sekarang kita bergerak ke isi yang kedua. Isi yang kedua tadi kita sebut membina keyakinan diri. Jadi, mengapa dapat membina keyakinan diri? Sebab murid-murid dapat akan menjadi lebih mempercayai bakat, potensi, keupayaan. Jadi di sini kita kata murid-murid akan lebih mempercayai bakat, potensi, dan keupayaan yang dimiliki oleh mereka. Ya, boleh setakat ini ayatnya ada subjek, ada predikat, tapi sekali lagi cikgu nak ingatkan belum sempurna lagi. Mengapa belum sempurna lagi? Kita lihat bersama-sama selepas ini. Ya, baik. Kita cuma selesaikan bina lengkapkan ayat itu dulu. Ya, baik. Isi yang ketiga ialah memantapkan kecergasan fizikal. Jadi penjelasan di sini huraian mengapa aktiviti jasmani menyihatkan tubuh badan, membina ketangkasan koordinasi mata, tangan dan kaki. Okey. Aktiviti jasmani maksudnya merupakan kegiatan fizikal. Apakah yang merupakan kegiatan fizikal? Jadi penjelasannya ialah seni pertahanan diri. Ya, seni pertahanan diri merupakan aktiviti jasmani ya yang mampu menyihatkan tubuh badan serta membina ketangkasan koordinasi mata, tangan dan kaki. Ya, sebab apabila kita melakukan aktiviti seni pertahanan diri ini, tangan, kaki, badan, mata, semuanya mesti sangat cekap, tangkas, ya. Barulah kita dapat mempertahankan diri kita daripada pihak lawan. Ya, baik. Kemudian akhir sekali isi yang keempat iaitu dapat mempertahankan diri daripada situasi berbahaya. Ya, jadi apakah huraiannya, apakah penjelasannya? Akan mempelajari melindungi diri sendiri, orang lain
dibuli. Jadi kita kata murid-murid akan mempelajari teknik untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain sekiranya dibuli. Baik, jadi itulah sebabnya mengapa seni pertahanan diri itu namanya pun seni pertahanan diri. Seni untuk membantu kita mempertahankan diri sendiri. Jadi sebab murid-murid akan dapat mempelajari teknik untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Melindungi, maksud perkataan melindungi ini maksudnya protect, ya, menjaga diri sendiri dengan baik supaya selamat. Itu maksud melindungi. Baik, jadi sekarang walaupun ayat kita sudah lengkap, tetapi kalau kita baca ayat pertama dan ayat kedua bersama-sama, murid-murid rasa ada kesinambungan tak? Contohnya, kalau kita baca yang isi yang pertama, pada pendapat saya satu daripada kepentingan seni pertahanan diri ialah aktiviti ini meningkatkan disiplin diri generasi muda. Salah satu prinsip utama yang dititik beratkan dalam seni pertahanan diri ialah murid mesti mempelajari cara mengawal diri dan emosi pada setiap masa. Kalau kita perhatikan, kurang sesuatu. Jadi kita kena tambah, ya, supaya menjadikan antara ayat dengan ayat itu wujudnya kesinambungan. Baik. Jadi contohnya di sini saya boleh kata begitu. Hal yang minta mana? Okey, saya type balik ya. Hal ini dikatakan demikian kerana. Hal ini dikatakan demikian kerana salah satu prinsip utama yang dititik beratkan dalam seni pertahanan diri ialah murid mesti mempelajari cara mengawal diri dan emosi pada setiap masa. Gunakan penanda wacana yang betul. Hal ini dikatakan demikian kerana. Bukan hal ini demikian kerana, hal ini kerana, ini kerana, ini adalah kerana, semuanya kurang gramatis. Ya, kita gunakan yang gramatis iaitu hal ini dikatakan demikian kerana, ya, sebab hal ini dikatakan demikian kerana mematuhi pola ayat dalam bahasa Melayu iaitu FN tambah FK. Kalau katakan kita tak tulis perkataan dikatakan, hanya hal ini demikian kerana ayat yang menjadi tergantung kerana tidak dapat dikategorikan sebagai mana-mana pola ayat. FN tambah FN pun bukan, FN tambah FS pun bukan, FN tambah FA pun bukan, FN tambah FK pun bukan, maka ayatnya menjadi tergantung. Baik, seterusnya kalau kita lihat isi yang kedua, selain itu seni pertahanan diri juga berupaya membina keyakinan diri generasi muda. Murid-murid akan lebih mempercayai bakat, potensi dan keupayaan yang dimiliki oleh mereka. Bagaimana kita jadikan wujudnya kesinambungan? Ya, bagaimana kita jadikannya wujud kesinambungan? Bolehkah kita gunakan hal ini dikatakan demikian kerana sekali lagi? Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Ya, tetapi adakah terdapat penanda wacana lain yang boleh kita gunakan? Kita boleh kata begini, hal ini disebabkan murid-murid akan lebih mempercayai bakat, potensi dan keupayaan yang dimiliki oleh mereka. Ya, jadi kalau tadi hal ini dikatakan demikian kerana, sekarang kita kata hal ini disebabkan. Ya, maka kita menggunakan perkataan yang berlainan. Boleh setakat ini? Baik, kita lihat isi yang ketiga. Seterusnya, seseorang individu yang mempelajari seni pertahanan diri juga dapat memantapkan kecergasan fizikalnya. Seni pertahanan diri merupakan aktiviti jasmani yang mampu menyihatkan tubuh badan serta membina
yang mampu menyihatkan tubuh badan serta membina ketangkasan koordinasi mata, tangan dan kaki. Bagaimana kita berikan penanda wacana yang sesuai di sini? Kita boleh kata begini, kata-kata ini berasaskan hakikat bahawa seni pertahanan diri merupakan aktiviti jasmani yang mampu menyihatkan tubuh badan serta membina ketangkasan koordinasi mata, tangan dan kaki. Kata-kata ini berasaskan hakikat bahawa. Maksudnya pendapat ini ataupun kata-kata ini berasaskan kebenaran. Hakikat di sini maksudnya kebenaran bahawa. Baik. Akhir sekali, generasi muda yang menguasai seni pertahanan diri dapat mempertahankan diri daripada situasi berbahaya di luar dugaan mereka. Murid-murid akan mempelajari teknik untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain sekiranya dibuli. Ya. Jadi, sudah tentu kita mesti masukkan penanda wacana juga. Jadi, kita boleh gunakan sekali lagi hal ini dikatakan, ya, hal ini dikatakan kerana. Ya, kalau kita tak letak hal ini dikatakan demikian pun tak apa, hal ini dikatakan ya kerana, ya, ataupun kalau murid-murid hal ini dikatakan demikian, ya, ya. Jadi yang penting kita mesti ada penanda wacana untuk menjalinkan ayat-ayat ini, ya, kerana murid-murid akan mempelajari teknik untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain sekiranya dibuli. Baik, habis ayat topik, habis ayat uraian, seterusnya to, pu, co, ket. Seterusnya kita akan beralih kepada bahagian co. Co ialah contoh. Ya, kita memberikan contoh. Ayat contoh menjawab kadang-kala ataupun lazimnya menjawab soalan bagaimana. Bagaimana keadaan ini boleh terjadi? Ya, bagaimana keadaan ini boleh terjadi, ataupun kalau ada apa-apa contoh yang menggambarkan, yang boleh membuktikan ayat topik kita tadi itu boleh diberikan. Baik, sebagai contohnya, kalau isi yang pertama tadi kita kata disiplin, ya, disiplin. Betul? Disiplin diri. Baik, sekarang kita tengok contoh, ya. Cikgu masukkan, letakkan dalam halaman baru supaya lebih mudah dibaca. Baik, lihat bersama. Mematuhi ketepatan masa, mengingkari peraturan, tidak menyalahgunakan, mencederakan orang lain. Ya. Contohnya di sini maksudnya apa? Murid-murid mesti mematuhi ketepatan masa, tidak mengingkari peraturan, dan tidak menyalahgunakan kemahiran yang telah dipelajari untuk mencederakan orang lain. Ini adalah contoh seseorang murid itu menjadi berdisiplin. Ya, sebab setiap kali menghadiri kelas sudah tentu murid mesti mematuhi ketepatan masa, kalau tidak mungkin akan didenda. Ya, kemudian mereka tidak boleh mengingkari peraturan. Kalau peraturan itu kata mesti macam ni dia kena ikut, dia kena patuh, dia tidak boleh mengingkari. Yang mengingkari maksudnya tidak mematuhi. Jadi kita boleh
Untuk ini, cikgu terus masukkan penanda wacananya. Sebagai tamsilnya, ya, sebagai tamsilnya, murid dikehendaki mematuhi ketepatan masa, tidak sekali-kali mengingkari peraturan ataupun mengingkari arahan, ya pun boleh. Cikgu rasa arahan macam lebih bagus lagi ya di sini. Ya, tidak sekali-kali mengingkari arahan siapa? Arahan jurulatih, ya, dan tidak menyalahgunakan kemahiran yang dipelajari untuk mencederakan orang lain. Ya, jadi sekarang kita tengok ayat contohnya, kita jelaskan bagaimana murid-murid menjadi lebih berdisiplin. Sebagai tamsilnya, murid-murid dikehendaki mematuhi ketepatan masa, tidak sekali-kali mengingkari arahan jurulatih, dan tidak menyalahgunakan kemahiran yang dipelajari untuk mencederakan orang lain. Baik. Okay. Manakala untuk isi membina keyakinan. Cikgu di sini, cikgu memberikan contoh macam ini, keyakinan barisan atlet wushu terserlah berpeluang Sukan SEA 2019 di Filipina. Baik, cikgu masukkan macam ini sebagai contohnya, keyakinan diri barisan atlet negara, barisan atlet wushu, barisan atlet wushu negara kita begitu terserlah maksudnya kelihatan, ya, tertonjol, ya, dapat dilihat, itu maksudnya terserlah. Ya, kalau murid nanti masih ada perkataan yang kurang difahami, sila rujuk kamus dewan. Ya, belajar bahasa memang mesti sentiasa rajin merujuk kamus. Baik. Terserlah maksudnya tertonjol, kelihatan. Jadi sebagai contohnya, keyakinan diri barisan atlet wushu negara kita begitu terserlah, ya, apabila berpeluang mewakili negara untuk kejohanan Sukan SEA 2019 di Filipina. Ya, jadi kalau keyakinan diri mereka terserlah, maksudnya apa? Maksudnya seni pertahanan diri ini memang boleh membina keyakinan diri. Walaupun mungkin murid-murid rasa, Cik saya ada contoh yang lain, boleh tak saya berikan contoh yang lain? Boleh, tak ada masalah, sila teruskan. Ya, cikgu hanya berikan cadangan sahaja. Baik, kemudian yang ketiga ialah meningkatkan kecergasan fizikal. Jadi di sini saya kata seseorang pesilat itu dilatih memantapkan setiap langkah dan pergerakan tubuhnya tangkas, lincah. Ya, adakah murid-murid sekalian membayangkan keadaan seseorang itu sedang bersilat? Ya, bagaimana keadaan seseorang itu sedang bersilat? Ya, sangat cepat, sangat tangkas, betul? Jadi di sini kita berikan contoh. Ya, jadi contohnya di sini saya guna misalnya. Ya, kalau tadi cikgu isi pertama cikgu guna sebagai tamsilnya, isi kedua cikgu guna sebagai contohnya, sekarang cikgu guna misalnya. Ya, supaya tak sama. Okay. Misalnya, seseorang pesilat itu selalu dilatih agar memantapkan setiap langkah dan pergerakan tubuhnya supaya kelihatan tangkas dan lincah. Ya, jadi kalau sebab kepentingannya ialah meningkatkan kecergasan fizikal. Ya, bagaimana boleh meningkatkan kecergasan fizikal? Seseorang pesilat itu selalu dilatih agar
memantapkan setiap langkah dan pergerakan tubuhnya supaya kelihatan tangkas dan lincah. Kalau kita nak masukkan perkataan cergas pun boleh, supaya kelihatan cergas, tangkas dan lincah pun boleh, tak ada masalah. Ya? Akhir sekali, kalau tadi kita dah sebagai tamsil, sebagai contoh, misalnya, sekarang kita boleh masukkan juga umpamanya. Umpamanya, seseorang mempelajari silambam, ya, seseorang yang mempelajari silambam, ya, dapat menyelamatkan rakan yang dibuli dengan mengaplikasikan maksudnya mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari. Jadi ini menjadi contoh bagaimana kita dapat melindungi atau mempertahankan diri daripada bahaya, iaitu ayat topik kita tadi. Ya? Boleh setakat ini murid-murid sekalian? Baik. Okey. Kemudian kita teruskan dengan ayat ke, iaitu ayat kesan. Seperti yang cikgu katakan tadi, untuk murid tingkatan 1, 2, 3, kalau kita tak mampu tulis kedua-duanya, tulis salah satu, tak menjadi masalah. Jadi sebagai contohnya, cikgu sengaja tak berikan apa-apa ayat kesan untuk isi yang pertama. Ya. Kalau nak, boleh juga ditambah, tak ada masalah. Ya. Tapi cikgu sengaja tak masukkan. Okey. Kemudian isi yang kedua, cikgu masukkan ayat kesan. Ya, lebih optimistik. Kesan daripada keyakinan diri itu. Menjadi lebih optimistik. Optimistik maksudnya apa? Sangat positif. Sentiasa berfikir yang baik-baik sahaja. Itu optimistik. Ya, berpegang falsafah di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Okay. Jadi di sini kita boleh masukkan begini, kita boleh kata begini, sebagai impaknya, impak itu kesan positif, kita kata impak. Sebagai impaknya, seseorang itu menjadi lebih optimistik dan selalu berpegang pada falsafah. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Sebab kita yakin, apabila kita menjadi yakin, kita menjadi sangat positif, kita tahu kita boleh buat, ya, kita sentiasa berfikir yang baik, ya, dan kita berpegang pada falsafah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kalau saya nak buat, pasti saya tahu apakah caranya. Jadi kita masukkan peribahasa di sini, di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya, sebagai ungkapan menarik. Ya. Baik. Isi yang ketiga juga cikgu berikan ayat kesan, ya, membina kekuatan jasmani, membina kekuatan mental. Okey. Jadi kita boleh masukkan, ya, kita boleh kata dengan itu seseorang itu, ya, bukan sahaja, ya, seseorang itu bukan sahaja dapat membina kekuatan jasmani, justru turut membina kekuatan mental. Okay. Ini untuk isi yang ketiga, iaitu meningkatkan atau memantapkan kecergasan diri. Baik, isi yang keempat ialah dapat mempertahankan diri daripada ancaman bahaya. Kesannya ialah gejala buli sering berlaku sekolah ditangani. Ya, jadi kita boleh tulis di sini sebagai natijanya, sebagai kesannya, ataupun ialah natijah maksudnya kesan sebagai natijanya gejala buli yang sering berlaku di sekolah. Kalau nak tambah lagi, akhir-akhir ini dapat ditangani berkesan. Ya, sebab apabila ada
murid-murid yang menguasai seni pertahanan diri. Apabila murid-murid nampak kawan dibuli, dia terus membantunya, atau murid itu sendiri menguasai seni pertahanan diri, kalau dia dibuli, dia menggunakan mengaplikasikan kemahiran yang telah dipelajari itu, maka kes buli itu dapat dicegah dan dapat ditangani dengan berkesan. Ya, baik. Jadi ini ialah ayat kesan. Saya tulis ayat kesan untuk 3 isi. Ayat isi yang pertama, cikgu tak masukkan ayat kesan, tidak menjadi masalah. Baik, kemudian seterusnya untuk P iaitu ayat penegas. Ayat penegas cikgu pilih 2 sahaja sebab tadi kita ada 3 ayat kesan. Jadi di sini cikgu pilih yang pertama sebab yang pertama tadi tu cikgu tak masukkan ayat kesan. Jadi di sini saya masukkan ayat penegas. Ya, ayat penegas ni tulis apa? Tulis ayat topik semula dengan perkataan lain. Jadi ayat topik kita tadi ialah meningkatkan disiplin diri, betul tak? Jadi di sini kita kata maka jelaslah bahawa seni pertahanan diri dapat melahirkan generasi muda yang berdisiplin unggul. Unggul maksudnya yang terbaik. Ya, maka jelaslah bahawa seni pertahanan diri dapat melahirkan generasi muda yang berdisiplin unggul. Ya. Manakala untuk isi yang ketiga ini ialah apa? Meningkatkan kecergasan fizikal, ya, memantapkan kecergasan fizikal. Untuk isi yang ketiga ni cikgu masukkan ke semua atau hucurkan, ya. Melahirkan individu badan cergas, minda pun cerdas. Ya, jadi di sini tadi saya dah guna dengan itu, sekarang saya guna pendek kata seni pertahanan diri dapat melahirkan individu yang badan cergas, minda pun cerdas. Badan cergas, minda pun cerdas sebenarnya pun juga merupakan satu ungkapan menarik di sini. Baik murid-murid sekalian, tadi kita melihat secara melintang, sekarang cikgu pilih salah satu isi untuk dibaca secara menegak supaya dapat kita lihat prosesnya, pengembangan isinya dengan baik. Boleh? Kita lihat isi yang ketiga bersama-sama. Isi ketiga, cikgu baca, seterusnya seseorang individu yang mempelajari seni pertahanan diri juga dapat memantapkan kecergasan fizikalnya. Kata-kata ini berasaskan hakikat bahawa seni pertahanan diri merupakan aktiviti jasmani yang mampu menyihatkan tubuh badan serta membina ketangkasan koordinasi mata, tangan dan kaki. Misalnya, seseorang pesilat itu selalu dilatih agar memantapkan setiap langkah dan pergerakan tubuhnya supaya kelihatan tangkas dan lincah. Dengan itu, seseorang itu bukan saja dapat membina kekuatan jasmani, justru turut membina kekuatan mental. Pendek kata, seni pertahanan diri dapat melahirkan individu yang badan cergas, minda pun cerdas. Jadi kalau kita perhatikan, pengembangan idea ini sangat bagus, betul? Baik. Baik. Kalau kita lihat bersama-sama pengembangan idea di sini sudah pun sempurna, ya, sudah pun sempurna, dan nanti cikgu hendak murid tulis isi-isi ini semula, dalam satu 4 perenggan yang lengkap, 4 perenggan isi. Baik. Baiklah murid-murid sekalian, kita sudah sampai bahagian penutup. Ya, kita sudah sampai bahagian penutup. Langkah ketiga ialah kita menulis penutup dengan teknik
kecaha. Ya, kita guna tulis penutup dengan teknik kecaha. Apakah itu teknik kecaha? Tapi sebelum itu tadi cikgu terlupa sesuatu. Itu sebabnya cikgu gerak atas bawah. Sebenarnya cikgu nak tunjukkan sesuatu, saya cikgu terlupa. Baik, kalau kita perhatikan di sini, tadi dalam ayat contoh, cikgu gunakan atlet wushu. Kemudian di sini cikgu gunakan pesilat. Kemudian di sini cikgu gunakan perkataan silambam. Mengapa cikgu mesti tulis macam ini? Satu, dalam soalan kita, soalan itu memang berbunyi silat, wushu, silambam. Jadi apabila kita tulis karangan, kalau boleh kita cuba jelmakan semula apa yang ada dalam soalan. Ya, kita kena tulis kalau boleh. Itu yang pertama. Kedua, apabila kita tulis satu contoh tentang silat, satu contoh tentang silambam, satu contoh tentang wushu, apakah yang digambarkan di sini? Jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Ya, keadaan kepelbagaian kaum di Malaysia perlu ada dalam karangan kita. Ya, jangan karangan kita kalau yang murid Cina mungkin semua wushu saja, murid Melayu mungkin semua silat saja. Jadi apabila kita tulis begitu, kita akan nampak karangan itu seperti kurang sempurna dari segi sosial. Ya, jadi kita mesti sentiasa ingat bahawa kita sebagai rakyat Malaysia, kita menghormati semua kaum, kita nak pastikan apabila kita tulis karangan itu, kita pastikan semua aspek seperti ini perpaduan sentiasa dititik beratkan, itu dipentingkan. Baik, sekarang baru kita masuk bahagian penutup. Menulis penutup dengan teknik kecaha. Ya, menulis penutup dengan teknik kecaha. Baik, apakah itu teknik kecaha? Ya, kalau kita perhatikan di sini, ke merujuk dua yang saya cikgu highlightkan di sini. Satu, ke ayat kesimpulan, merujuk ayat kehendak. Maksudnya ayat kesimpulan ini mesti ditulis dengan berdasarkan ayat kehendak. Apakah kehendak soalan kita? Ya, kepentingan seni pertahanan diri kepada generasi muda. Baik. Kalau kita lihat, jadi ini ayat kesimpulan. Baik. Kemudian ca ialah ayat cadangan. Ayat cadangan, cikgu ada tulis di sini, mesti ada kata bantu seperti haruslah, mestilah, perlulah, ataupun ada ayat yang dimulai dengan marilah kita. Iaitu ialah ayat cadangan. Akhir sekali kita tulis ayat harapan. Ayat harapan selalunya kita ada kata seperti berdoa agar, berharap semoga, atau mudah-mudahan, ya. Supaya kita nampak ada unsur yang positif pada hujung karangan kita. Kita mengakhiri karangan kita dengan suatu harapan yang baik. Baik. Jadi di sini contohnya bagaimana kita mulakan ayat kesimpulan. Ya, berbagai-bagai cara, kita boleh kata sebagai kesimpulan, kita boleh kata sebagai penutup, kita boleh kata sebagai akhirul kalam, kita juga boleh kata sebagai intiha. Untuk kali ini cikgu guna perkataan intiha. Intiha tu maksudnya penutup. Pastikan ejaannya betul, I-N-T-I-H-A. Seni pertahanan diri membawa pelbagai apa. Ya, kalau tadi dari awal kita dah guna perkataan kepentingan, kali ini apa salahnya kalau kita guna perkataan kemaslahatan. Kemaslahatan ini sebenarnya membawa maksud faedah, manfaat, ya, samalah juga dengan kepentingan, ya, kepada generasi muda. Jadi kita telah menyimpulkan perenggan inilah, ya, kita telah menyimpulkan karangan kita dengan satu ayat kesimpulan yang merujuk kehendak soalan. Kalau murid nak tulis, boleh tak cikgu saya tulis kepentingan juga? Tak ada masalah, boleh. Sebagai kesimpulan, seni pertahanan diri membawa pelbagai kepentingan kepada generasi muda. Tak ada masalah. Baik. Kemudian ayat cadangan di sini cikgu masukkan begini, ya. Cuba kita lihat bersama-sama.
sehubungan dengan itu, pihak penggiat seni pertahanan diri mestilah bekerjasama dengan pihak kerajaan. Mengapa ada perkataan mestilah? Sebab kita memberikan cadangan. Ya, mestilah bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk menggalakkan lebih banyak anak muda mempelajari kesenian ini. Baik, mungkin ada murid yang rasa, cikgu boleh tak saya tambah satu peribahasa di sini? Peribahasa apa? Apabila kita nampak perkataan bekerjasama, ya, sebenarnya kita boleh tambah peribahasa bekerjasama bagai tahu dengan tebing, ya, dengan pihak kerajaan, ya, mestilah bekerjasama bagai awal dengan tebing dengan pihak kerajaan untuk menggalakkan lebih banyak anak muda mempelajari kesenian ini. Baik, kemudian ayat harapan. Sebenarnya ayat harapan tu satu ayat saja, tapi untuk hari ini cikgu tulis 2 ayat. Ya, cikgu hari ini cikgu tulis 2 ayat. Sama-samalah kita tengok apa yang cikgu tulis. Mudah-mudahan dengan adanya keiltizaman yang padu dan nawaitu yang jitu, ini perkataan kosakata yang menarik di sini. Keiltizaman yang padu maksudnya sangat beriltizam, sangat bersungguh-sungguh. Iltizam itu maksudnya komitmen. Keiltizaman itu maksudnya committed atau kesungguhan. Dengan adanya kesungguhan yang padu maksudnya betul-betul bersungguh-sungguh. Nawaitu yang jitu, nawaitu maksudnya niat. Ya, niat yang tepat. Ya, niat kita mesti tepat. Apa-apa yang kita buat mesti berdasarkan niat yang baik. Ya, jadi nawaitu yang jitu, modal insan yang bersemangat wajar. Kenapa kita nak kata bersemangat wajar? Sebab bersemangat wajar tu maksudnya bersemangat kuat. Ya, mereka yang mempelajari seni pertahanan diri mesti sangat kuat bersemangat wajar dapat dilahirkan. Jadi sebenarnya satu ayat pun boleh, tetapi cikgu tulis 2 ayat. Ya, cikgu tulis 2 ayat sebab cikgu nak kaitkan dengan tema kita iaitu warisan dan sejarah. Bukan itu sahaja, diharapkan juga seni pertahanan diri terus berkembang. Bak kata peribahasa, tak lapuk tik hujan, tak lekang tik panas. Peribahasa ini membawa maksud apa? Peribahasa ini membawa maksud akan kekal selama-lamanya. Jadi apabila kita tulis karangan ini semula, bermula daripada teknik tema isu kehendak untuk menulis pendahuluan, ya, kemudian diikuti dengan pengembangan idea berdasarkan teknik Tohu Chokep dan diakhiri dengan perenggan penutup yang menggunakan teknik Kecaha. Saya sangat yakin karangan yang dihasilkan ini bukan sahaja gramatis, malah menarik, ya, lengkap wacananya dan juga indah susunan pemilihan perkataannya. Dan juga ada peribahasa. Ya, jadi bersama-samalah, ya, kita mempelajari teknik ini dan cikgu berharap murid-murid akan menggunakan teknik ini setiap kali menulis karangan. Baik. Cikgu hendak teruskan dengan tugasan yang kedua pada hari ini, iaitu tugasan tata bahasa. Ya, tetapi untuk tugasan yang kedua ini, cikgu akan buat dengan lebih cepat. Sekiranya murid ada menghadapi sebarang masalah, tontonlah video ini semula, ya, untuk mengulanginya, ya, untuk mengulanginya. Baik. Kita lihat tugasan yang kedua ini sebenarnya berdasarkan bertemakan sukan dan rekreasi, ya, bertemakan sukan dan rekreasi. Tingkatan 1, 2, 3 semuanya lebih kurang sama saja, iaitu mengedit. Ya, kita nak belajar bagaimana mengedit kesalahan. Dengan kata-kata lain, betulkan kesalahan. Baik. Baca rencana tentang aktiviti fizikal di bawah ini, betulkan semua kesalahan yang dapat dikenal pasti daripada rencana ini. Aktiviti fizikal, cikgu terus betulkan di sini. Ya, nanti murid-murid sekalian senaraikan dan tulis di bawah. Senaraikan kesalahan dan pembetulan dalam jadual di bawah. Mari kita lihat. Aktiviti fizikal memberi banyak faedah. Memberi banyak faedah di sini sebenarnya ada satu kesalahan.
Ya, minta maaf ya, ada satu kesalahan. Sepatutnya bukan memberi banyak faedah, tapi sepatutnya kita mesti sebut memberikan banyak faedah. Ya. Ada pengguna bahasa yang berpendapat bahawa sepatutnya banyak memberikan faedah ataupun memberikan faedah yang banyak. Sebenarnya murid-murid sekalian, cikgu-cikgu sekalian, sebenarnya memberikan banyak faedah pun betul, banyak memberikan faedah pun betul, memberikan faedah yang banyak pun betul. Ya, sebab banyak faedah di sini ada yang menyatakan bahawa banyak ialah kata adjektif, mana boleh diikuti kata kerja transitif. Kata kerja transitif sepatutnya diikuti kata nama. Tapi sebenarnya jangan lupa banyak faedah merupakan satu frasa nama. Ya, banyak faedah merupakan satu frasa nama. Jadi frasa nama memang boleh berfungsi sebagai objek kepada memberikan. Jadi memberikan banyak faedah memang betul. Cuma kalau memberi, salah. Kalau memberi, kita mesti, contohnya, saya memberi adik gula-gula. Saya memberikan gula-gula kepada adik. Ya, kalau nak memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang ini, ikutilah sesi tata bahasa cikgu yang akan datang yang hanya fokus pada memberikan, iaitu penggunaan me-i, me-kan dan me. Ya, untuk hari ini cikgu hanya nak edit kesalahan dan kita betulkan. Baik, aktiviti fizikal memberikan banyak faedah dari segi kesihatan tubuh badan, sosial dan emosi serta boleh mengurangkan insiden penyakit-penyakit kronik. Penyertaan dalam aktiviti fizikal yang kerap dapat menyumbang ke arah pencapaian kecergasan yang lebih baik dan kesejahteraan keseluruhannya. Kalau kita perhatikan keseluruhannya, di sini kurang satu N. Ya, keseluruhannya, seluruh ialah kata dasarnya. Okay. Kemudian keseluruhan ialah satu perkataan, keseluruhan. Kemudian kita tambah nya di belakang, maka nya itu kita tidak boleh kongsi N. Ya. N-nya mesti diulangi. Ya. Jadi, sepatutnya keseluruhannya. Jadi, ini kesalahan yang kedua. Mungkin ada yang tertanya-tanya mengapakah menyumbang ke arah ni boleh. Ya? Sebenarnya menyumbang ke arah tak salah sebab menyumbang ialah kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif boleh diikuti pelengkap frasa sendi, ya, ke arah pencapaian kecergasan yang lebih baik. Ya, dia bukan kata kerja transitif. Baik. Baik. Kemudian ayat yang kedua ni banyak kesalahan. Ia didefinisikan sebagai berbagai pergerakan badan dan dihasilkan dari pengecutan otot. Dalam ayat ini saja ada satu kesalahan, dua kesalahan, tiga kesalahan, empat kesalahan, lima kesalahan. Ya, apa yang salah? Kita lihat bersama-sama. Mula-mula sekali kita tak boleh gunakan perkataan ia. Ya, kita tak boleh gunakan perkataan ia. Kita mesti guna tulis balik aktiviti fizikal. Okay. Yang kedua, didefinisikan mesti dirapatkan. Didefinisikan mesti dirapatkan. Berbagai tidak wujud sama ada kita kata berbagai-bagai ataupun pelbagai. Berbagai pun boleh. Ya, pelbagai. Jangan kita sebut berbagai. Ya, pelbagai. Berbagai-bagai, kalau nak guna berbagai-bagai boleh. Ya, tapi bukan berbagai. Pergerakan, bukan pergerakan. Pergerakan. Maksudnya, kata dasarnya gerak. Apabila diberi imbuhan, imbuhannya per-an, bukan perkan. Jadi maksudnya, terlebih satu K. Ya, terlebih satu K. Jadi pergerakan sepatutnya satu K saja di belakang. Yang dihasilkan dari pengecutan otot. Pengecutan bukan tempat, bukan arah, bukan masa. Mana boleh guna dari? Kita mesti menggunakan apa? Ya, kita mesti tulis dari
pada. Jadi ini kesalahan yang keempat. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Contoh-contoh aktiviti fizikal ialah seperti berjalan, ya, ialah seperti di sini juga salah, ya, seperti ialah kata sendi nama. Kalau seperti ialah kata sendi nama, kita tak boleh menggunakan kata pemberi ialah. Kata pemberi yang sebetul sebelum kata sendi nama ialah adalah. Ya, jadi kita mesti guna adalah dan bukan ialah. Sebab ialah diikuti kata nama sahaja. Manakala adalah diikuti frasa sendi nama ataupun frasa adjektif. Okay. Jadi di sini setakat ini kita sudah nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kesalahan bahasa yang telah dibetulkan. Baik, kita teruskan ya. Faedah-faedah kekerapan melakukan aktiviti fizikal. Antara faedah-faedah, betul ke salah? Ini cikgu puang. Ya. Antara faedah. Mengapa antara faedah? Sebab perkataan antara ini sendiri sudah membawa maksud jamak. Jamak maksudnya banyak. Jadi apabila kita sebut antara, kita tak boleh gandakan apa-apa di belakang. Antara kebaikan, antara punca, antara kesan, antara faedah. Dan bukannya antara faedah-faedah. Melakukan aktiviti fizikal secara kerap ialah adalah, dia kata adalah aktiviti ini. Tengok kali ini, aktiviti ialah kata nama. Kata nama tidak boleh didahului kata pemberi adalah. Kata pemberi apa yang betul? Tadi sudah disebut. Kalau belakang kata nama, maka kita mesti guna perkataan ialah. Ya, jadi antara faedah melakukan aktiviti fizikal secara kerap ialah aktiviti ini mengurangkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, osteoporosis, diabetes bukan betis, diabetes. Yang betul diabetes dan kanser. Seterusnya, aktiviti fizikal dapat menjaga penganjalan sendi-sendi. Menjaga penganjalan sendi-sendi, imbuhan pean membawa maksud perihal. Perihal anjal ataupun proses menganjalkan. Perihal menganjalkan. Ini kita bukan nak perihal menganjalkan atau proses menganjalkan sendi kita, tetapi ini adalah menjaga keadaan anjal. Anjal maksudnya fleksibel, flexibility dalam bahasa Inggeris. Menjaga keadaan sendi kita supaya sentiasa anjal, keadaan. Jadi kalau keadaan kita mesti gunakan keanjalan. Keadaan yang anjal, keanjalan dan bukan penganjalan. Ya. Baik. Sendi-sendi, tendon dan ligamen supaya dapat memudahkan pergerakan di samping menguatkan tulang dan otot. Selain daripada itu, salah ya, kita tak boleh sebut selain daripada itu sebab selain ialah kata sendi nama. Kata sendi nama mesti diikuti kata nama. Contohnya, selain Ali, selain ibu, selain itu ialah kata ganti nama tunjuk, jadi dikategorikan juga sebagai kata nama. Jadi selain itu boleh, tapi selain daripada salah. Sebab daripada pun kata sendi nama. Dua kata sendi nama tak boleh berderetan. Jadi daripada ini perlu dibuang. Ya, perlu dibuang. Okay. Saya rasa cikgu daripada cikgu cross macam ni, cikgu buang terus di sini. Jadi selain itu dan bukan selain daripada itu. Ya, selalunya ada orang suka pengguna bahasa suka menulis selain daripada itu, sebenarnya salah. Selain itu, membantu kebolehan menjalan aktiviti harian. Yang pertama, kita betulkan ini dulu. Bukan menjalan, tapi menjalani aktiviti harian. Imbuhan mesti lengkap. Menjalani aktiviti harian.
Baik, ayat ini salah. Selain itu, membantu kebolehan menjalani aktiviti harian. Ayat ini ayat yang tergantung, tidak ada subjek, hanya ada predikat. Jadi sepatutnya apa yang membantu? Siapa yang membantu? Apa yang membantu kebolehan menjalani aktiviti harian? Aktiviti fizikal. Ya, aktiviti fizikal. Jadi, selain itu, aktiviti fizikal membantu kebolehan menjalani aktiviti harian. Baik, manfaat selanjutnya ialah seseorang yang kerap melakukan aktiviti fizikal juga dapat mengurangkan beberapa kesan ketuaan. Kesan ketuaan, satu lagi kesalahan di sini. Ketuaan ialah keadaan yang tua. Di sini ialah kesan yang disebabkan oleh proses seseorang itu menjadi tua. Proses menjadi tua. Menjadi tua ialah menua. Ya, kalau kalau murid-murid sekalian cari kamus, ada perkataan menua. Menua maksudnya menjadi tua. Kalau proses, kita mesti guna imbuhan pean. Macam tadi. Kalau tadi proses menganjalkan ialah penganjalan. Keadaan anjal ialah keanjalan. Sekarang proses menjadi tua ialah penuaan. Penuaan. Kata dasarnya tua. Bahasa Inggeris kita kata aging. Ya, baik. Kemudian, tambahan pula kebaikan yang paling diutamakan oleh kebanyakan orang. Bukan kebanyakan orang, kita mesti sebut kebanyakan orang. Maksudnya di sini, kata dasarnya banyak, imbuhannya ke-an. Dan bukan imbuhannya ke-kan. Jadi satu K saja macam pergerakan tadi ya. Satu K saja. Jadi kebanyakan satu K saja. Yang kerap melakukan kegiatan fizikal dapat jasmani ini adalah berat badan dapat dikawal dan masalah obesiti dapat dicegah. Dari segi mental pula, aktiviti fizikal dapat mengurangkan ketegangan dan kegelisahan sekaligus ejaannya salah. Bagaimana kita betulkan ejaannya? Ya, sekaligus ejaannya perlu dipisahkan. Dua patah perkataan. Sekaligus menambah baikkan. Menambah baikkan. Kalau kita lihat, menambah baikkan. Kita ada perkataan bertambah baik. Kita ada perkataan penambah baikkan. Tapi sebenarnya kita tidak ada perkataan menambah baikkan. Tak ada. Kalau ada pun, kalau betul hendak tulis menambah baikkan pun, dia mesti ada dua K. Sebab di sini, menambah baik, kemudian imbuhan mekan. Jadi menambah baikkan. Ya, kalau betul kita nak tulis menambah baikkan, pastikan ada dua K. Tapi sebenarnya kalau kita rujuk Kamus Dewan, tidak ada pun perkataan menambah baikkan, maka lebih baik kita gantikan perkataan ini dengan perkataan lain, iaitu kita gantikannya dengan meningkatkan. Ya, maka meningkatkan itu lebih tepat dari segi penggunaan perkataan di sinilah ya, meningkatkan kesihatan mental. Akhir sekali, aktiviti fizikal turut juga membantu kita. Turut dan juga dua-duanya seerti. Turut ialah juga ialah turut. Jadi kalau kita tulis turut juga, kesalahan ini menjadi satu kesalahan bentuk lewah. Ya, bentuk lewah. Jadi bentuk lewah maksudnya kita pilih salah satu. Ya, turut atau juga dan bukannya turut juga. Okay. Membantu kita tidur dengan baik. Cikgu suka tegaskan bahawa baik mesti ditambah sesuatu di belakangnya. Apakah yang perlu ditambah di belakang supaya betul-betul gramatis? Ini adalah satu perkembangan baharu. Ya. Kita tambahnya, tujuan kita tambahnya sebab apabila kita tambahnya, perkataan baiknya itu menjadi satu kata nama. Kita mesti jadikannya kata nama sebab dengan merupakan kata sendi nama dan bukannya kata hubung. Okay. Kalau kita perhatikan dengan di sini bukan digunakan untuk menghubungkan dua ayat.
Aktiviti fizikal turut membantu kita tidur dengan baiknya. Kita tak dapat pisahkannya kepada dua ayat lagi. Aktiviti fizikal membantu kita. Kita tidur. Kita baik. Tidak. Jadi jelas di sini dengan bukan kata hubung, dengan merupakan satu kata sendi nama. Kalau dengannya lah kata sendi nama mesti diikuti kata nama. Tapi baik tadi adalah kata adjektif. Jadi untuk jadikan baik itu kata nama, kita tambah nya sebagai pembenda. Bila kita tambah nya, baiknya menjadi kata nama. Baik, jadi semuanya ada 21 kesalahan, 20 kesalahan, ya, 20 kesalahan sebenarnya. Jadi cikgu hendak murid-murid sekalian betulkannya semula, salin semula ke dalam jadual dan lengkapkan kerja ini. Ya, baik. Jadi sehingga sinilah perjumpaan kita pada kali ini. Cikgu berharap agar murid-murid sekalian dapat mengikuti sesi pembelajaran dalam talian ini dengan baiknya. Dua tugasan yang telah kita buat pada hari ini. Satu, karangan menggunakan teknik tik untuk pendahuluan, tohu coket untuk isi, dan kecahan untuk penutup, dan kemudian kita mengedit kesalahan bahasa yang terdapat dalam rencana aktiviti fizikal tadi. Jadi, sehingga kita bertemu sekali lagi dalam sesi yang akan datang. Sekian.